Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, segala kurniaan yang dilimpahkan ke atas kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, kesihatan, tubuh badan, ahli keluarga, harta benda dan sebagainya, yang kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan pengajian ulumul hadis. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang ke-7, dan alhamdulillah lah kita dah banyak juga kita dah kongsikan atau kita dah kupas dalam kitab Pengantar Ulum Hadis yang ditulis atau dikarang oleh Dr. Rosmawati Ali, dan ini merupakan kitab yang sangat masyhur, kitab yang banyak digunakan dalam pengajian ulum hadis. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita daripada video yang lalu, di mana kita membincangkan, kita sudah masuk dalam bab berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan, yang biasa digunakan di kalangan para ulama dan juga para pelajar-pelajar hadis tentang ilmu hadis itu sendiri. Baiklah, kita sudah pada pada video yang lepas kita dah bincangkan tentang beberapa perkara seperti istilah-istilah seperti istilah hadis, istilah sunnah, istilah khabar dan istilah asar. Apakah yang dimaksudkan oleh dengan perkataan-perkataan berikut atau istilah-istilah berikut, dan apa bezanya dengan yang lain, dan beberapa juga di kalangan ulama-ulama yang memberikan pendapat-pendapat mereka dalam makna ataupun maksud istilah-istilah berikut. Dan insyaAllah kita akan masuk pada muka surat 77 untuk sesi kali ini, di mana kita akan mengupas tentang perbezaan antara hadis, sunnah, khabar dan asar. Kerana apabila kita membincangkan atau kita sedang bercakap tentang hadis, maka kadang-kala perkataan-perkataan begini ia boleh digunakan pada situasi yang sama, dan pada masa yang sama juga ia boleh digunakan untuk dua perkara yang berbeza. Jadi kita nak tahu perbezaan antara istilah-istilah berikut. Seperti bila orang kata bahawasanya kita ini belajar sunnah dan kita ini belajar hadis. Apakah bezanya antara belajar hadis dengan belajar sunnah? Apakah perbezaan antara kedua istilah ini? Dan inilah apa yang kita akan kupas pada kesempatan ini, insya-Allah. Baiklah, pada muka surat 77, perbezaan antara hadis, sunnah, khabar dan asar. Pertama sekali akan diungkaikan tentang perbezaan sunnah dan hadis, kerana ini merupakan dua istilah yang biasa digunakan di kalangan kita, di kalangan para pelajar hadis, di kalangan masyarakat awam, dan juga di kalangan para asatizah dan juga para ulama. Jadi kita nak tahu apa bezanya sunnah dan hadis kerana ia biasa digunakan. Pertama sekali kita lihat rumusan, di mana menurut para ulama hadis bahawasanya majoriti di kalangan mereka, pada poin nombor 1, majoriti di kalangan ahli hadis mereka tidak membezakan antara sunnah dan hadis, dan mereka mengatakan bahawasanya perkataan sunnah dan perkataan hadis itu membawa pengertian yang sama. Jadi di mana sunnah dan hadis itu, mana menurut mereka ataupun menurut majoriti ahli hadis, ia membawa makna segala yang dipindahkan ataupun didatangkan daripada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbualan, pergerakuan Nabi SAW, sifat-sifat kelakuan dan perjalanan hidup Nabi SAW, sama ada sebelum Nabi dah jadi Rasul, sebelum Nabi menjadi Rasul ataupun selepas Nabi SAW menjadi atau dilantik menjadi Rasul. Jadi poin yang pertama, ia mengatakan bahawasanya majoriti ahli hadis mengatakan sunnah dan hadis itu tak ada beza, maknanya sama, penggunaannya sama. Pada poin yang kedua, kita lihat di kalangan minoriti ataupun segolongan ataupun sekelompok kecil di kalangan ahli hadis yang mengatakan sunnah dan hadis itu adalah dua perkara yang berbeza. Ada perbezaan di antara duanya, di mana mereka mengatakan bahawa sunnah itu ia adalah lebih khusus dan hadis itu merupakan sesuatu yang lebih umum. Maksudnya apa? Antara hadis dan sunnah,
hadis itu lebih umum dari sunnah. Maka sunnah itu ia termasuk di dalam hadis. Makanya kita boleh ambil juga fahaman bahawasanya semua hadis itu semua sunnah itu merupakan hadis, tetapi tidak semua hadis itu merupakan sunnah. Di mana dikatakan di sini bahawasanya sunnah itu adalah sesuatu yang merangkumi perbuatan dan tingkah laku Nabi SAW saja. Manakala dan ia tidak termasuk dengan ucapan Nabi, sedangkan hadis merangkumi semua perkara. Jadi kita faham di sini di mana di kalangan minoriti para ahli hadis mengatakan sunnah ni ia hanya mencakupi ataupun ia termasuk di dalamnya perbuatan dan tingkah laku Nabi SAW, dan ia tidak termasuk percakapan ataupun kata-kata Nabi SAW. Ini sunnah. Jadi kalau kita tengok istilah maksud hadis ia merangkumi banyak perkara. Pertama sekali perbuatan ataupun tingkah laku Nabi. Kedua adalah perbuatan, percakapan ataupun perbualan Nabi SAW. Ketiga adalah perakuan atau pengakuan Nabi SAW. Kemudian keempat adalah deskripsi ataupun description tentang sifat akhlak Nabi, sama sifat akhlak Nabi. Dan juga deskripsi kelima, deskripsi tentang sifat luaran Nabi SAW secara zahir. Jadi ada 5 perkara. Itu adalah hadis. Manakala yang mengatakan bahawasanya hadis dan sunnah tidak, ia berbeza, kerana mengatakan bahawasanya sunnah ni dia tak termasuk nombor 3, 4 dan 5. Hanya pertama saja. Kedua, 2, 3, 4, 5 tak termasuk. Hanya yang nombor pertama, iaitu perbuatan dan tingkah laku Nabi SAW. Manakala kalau kita lihat daripada konteks lain, daripada sudut bahasa, majoriti ahli hadis mereka tidak membezakan di antara hadis dan sunnah dari segi sudut bahasa. Maka daripada segi sudut bahasa, mereka mengatakan bahawa kedua-duanya adalah ucapan, perbuatan, pengakuan, akhlak dan sifat-sifat pada diri Nabi SAW, sama ada sifat yang zahir ataupun sifat akhlak, sama ada sebelum diutuskan menjadi Rasul ataupun selepas Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul. Itu adalah daripada segi bahasa. Dan kalau kita lihat pendapat pada poin keempat, pendapat sebahagian di kalangan ahli hadis, di mana mereka mengatakan sunnah itu merupakan satu perkara yang amaliyah, yang mutawatir. Amaliyah itu amalan, mutawatir makna ia berterusan, ia memang datang daripada Nabi SAW melalui sumber-sumber yang ramai, dan susah untuk kita katakan bahawasanya perkara itu atau sumber itu merupakan yang dicipta atau direka. Itu kita lihat cara Rasulullah SAW melaksanakan sesuatu ibadah, kemudian ia dipindahkan kepada kita semua melalui amaliyah yang mutawatir. Macam mana Nabi SAW solat itu, ataupun perbuatan Nabi SAW dalam melaksanakan solat, itu sampai kepada kita kan, dan kita pasti bahawa ia merupakan amalan yang dilakukan ataupun perbuatan yang Nabi SAW lakukan dalam solat, dan ia diturun-temurun diberikan ataupun diwarisi turun-temurun oleh ramai di kalangan umat Islam daripada zaman ke zaman. Maka tidak ada cara untuk kita tahu bahawasanya solat itu satu perkara yang bohong atau ditipu atau rekaan. Tapi kita pasti bahawasanya ia memang datang daripada Nabi SAW, kerana ia diamalkan oleh banyak di kalangan masyarakat Islam atau semua masyarakat Islam daripada generasi ke generasi yang berikut. Itu adalah sunnah. Sedangkan hadis pula ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi SAW, walaupun ia hanya sekali saja berlaku dalam sepanjang hidup baginda, dan walaupun ia hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Jadi kalau kita lihat pada poin ketiga, poin ketiga ni dia berbeza dengan poin yang pertama, kedua. Poin yang ketiga, ia mengatakan bahawasanya sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari segi amalan Nabi, amaliyah, daripada segi amalan atau perbuatan Nabi SAW, yang di mana ia sampai kepada kita turun-temurun, dilaksanakan secara seumum oleh semua umat Islam bersama, dan tidak ada ataupun mustahil untuk ada berlaku penipuan ataupun pembohongan di dalam berkaitan dengan perkara tersebut. Maka sunnah tu ia lebih khusus sedikit daripada hadis. Dan ia boleh juga ia berkaitan dengan ia dikatakan di sini melalui amaliyah mutawatir, manakala hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi SAW, walaupun dia pernah berlaku sekali, walaupun ia tidak diamalkan oleh semua orang, dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang, dia bukan mutawatir. Yang mutawatir ia diriwayatkan oleh ramai ataupun ia dilaksanakan oleh ramai.
Jadi kalau kita lihat pada 3 perbezaan ini, bahawasan nombor 3 itu ia lebih daripada segi sudut bahasa, tidak mengapa. Tapi kita lihat pada poin nombor pertama, poin kedua dan poin keempat. Poin pertama, dia kata bahawasanya sunnah dan hadis tu tak ada beza. Poin kedua mengatakan ada perbezaan. Satu lebih umum daripada yang lain, iaitu hadis itu ia lebih umum daripada sunnah, dan sunnah itu ia termasuk di dalam hadis. Dan poin keempat, ia mengatakan bahawasanya sunnah dan hadis tu berbeza, tetapi penerangan dia lain daripada nombor 2. Penerangan dia mengatakan bahawasanya sunnah itu adalah sesuatu yang amaliyah, perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ramai orang dan atau dilaksanakan oleh ramai orang, difahami dan diketahui, dimaklumi oleh ramai daripada generasi ke generasi sampai kepada kita. Dan tidak termasuk dalamnya adalah apa yang Nabi SAW buat sekali ataupun 2 kali, ataupun kisah-kisah berkaitan Nabi SAW, macam begitu. Jadi itulah perbezaan berkaitan dengan sunnah dan hadis. Jadi kalau pada pertanyaan saya lah, mana satu yang betul antara ini 3, yang biasa digunakan ataupun yang biasa kita fahami, yang banyak adalah pendapat yang di kalangan yang mengatakan sebenarnya hadis dan sunnah itu ada perbezaannya. Bila kita cakap sunnah, maka kita merujuk kepada sunnah Nabi SAW, dan ada daripada kalangan sunnah itu bukan termasuk di dalam kategori yang orang kata tu hadis lah. Kerana hadis itu dia lebih umum, lagi banyak. Ada hadis tu dia bukan sunnah. Ada hadis itu ia bukan sunnah Nabi SAW, tetapi semua sunnah itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Kita teruskan pada muka surat 78, di mana muka surat 78 ia membincangkan tentang perbezaan khabar dan asar. Khabar dan asar ni merupakan 2 istilah yang digunakan di kalangan para ulama hadis, tetapi mungkin kita jarang gunakan perkataan khabar dan asar ini, tapi ia digunakan, ada digunakan dalam pembelajaran dan pengajian, dan di kalangan para sarjana-sarjana hadis. Terlihat bahawasanya yang antara perbezaan khabar dengan asar ini, menurut majoriti ahli hadis, mereka menggunakan istilah hadis, khabar dan asar dengan makna yang sama. Kerana hadis itu apa yang datang daripada Nabi SAW, perbuatan, kata-kata, pengakuan Nabi SAW, sifat Nabi SAW yang zahir dan juga sifat akhlak Nabi SAW. Itu adalah pendapat majoriti ahli hadis tentang makna khabar, asar, dan di mana disamakan kepada istilah hadis juga. Pada poin yang kedua, sebagian ulama hadis mengatakan khabar itu ia lebih umum daripada asar. Di mana khabar adalah merangkumi asar, tetapi asar tidak merangkumi khabar. Maksudnya adalah perkataan khabar itu membawa maksud kepada berita. Berita dari segi bahasa maksudnya khabar itu berita. Dalam bahasa Melayu pun khabar itu kita tahu bahawasanya adalah berita ataupun satu maklumat. Dan mengatakan khabar itu lebih daripada asar. Asar pula kalau kita tengok daripada segi bahasa membawa maksud kepada peninggalan ataupun kesan atau sisa-sisa. Jadi kita fahami asar itu adalah kesan atau peninggalan, tetapi khabar itu ia lebih umum menurut sebahagian daripada ulama hadis. Dan poin yang ketiga mengatakan menurut pendapat majoriti ulama yang tinggal di Khurasan menggunakan khabar dan asar dengan pengertian berbeza. Menurut mereka khabar dan hadis ini membawa makna yang sama. Khabar dan hadis makna dia sama. Khabar itu hadis, hadis itu adalah khabar. Manakala asar hanya terhad untuk kata-kata dan keputusan yang dibuat oleh sahabat saja. Maksudnya pada poin ketiga, hadis dan khabar itu sama, tetapi asar hanya khusus untuk apa yang para sahabat kata. Maka khabar dan hadis itu hanya khusus untuk Nabi SAW. Terlihat menurut setengah pendapat ahli hadis pada poin yang keempat, asar ialah apa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW dan selainnya, manakala khabar digunakan untuk apa yang datang daripada Nabi saja. Jadi menurut pendapat ini, asar itu lebih umum daripada khabar. Jadi pada poin keempat pula mereka mengatakan, pendapat ini mengatakan bahawasanya apa yang datang daripada Nabi SAW itu sahaja, daripada Nabi sahaja adalah khabar,
adalah khabar. Khabar datang daripada Nabi. Asar datang daripada Nabi dan selain daripada Nabi SAW, iaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Dan di sini kita nampak bahawa penggunaan asar itu ia lebih umum daripada khabar. Asar untuk semua, Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in. Dan manakala perkataan khabar itu hanya untuk merujuk kepada apa yang datang daripada Nabi SAW. Secara rumusannya, apa yang kita fahami daripada sini, ada perbezaan pendapat dalam penggunaan istilah khabar, asar, hadis dan sunnah dan sebagainya. Tetapi perbezaannya hanyalah daripada segi lafaz, daripada pentakrifan ataupun pengertiannya. Tapi yang kita secara hakikatnya, ianya semua adalah apa yang datang daripada Nabi SAW, sama ada khabar, asar, hadis ataupun sunnah. Jadi tapi saya pasti para jemaah dan para pendengar semua faham, bila kita cakap sunnah Nabi, kita tahu apa itu sunnah Nabi. Bila kita cakap hadis Nabi SAW, kita tahu apa itu hadis Nabi SAW. Baiklah, kita akan masuk kepada bab yang berkaitan dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Pada muka surat 78 di bawah sekali, permulaan tentang pembincangan tentang hadis qudsi dan hadis nabawi. Di mana kita lihat di sini, penulis mengatakan bahawasanya ulama hadis, mereka telah membuat kajian yang sangat terperinci terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Di mana mereka mengatakan bahawasanya hadis ini selepas kajian, ia dibahagikan kepada dua jenis. Satu adalah hadis nabawi, lagi satu adalah hadis qudsi. Apakah bezanya hadis nabawi dan hadis qudsi? Ini yang kita kena faham tentang hadis nabawi dan hadis qudsi. Kerana apabila kita berinteraksi dengan hadis, maka kita akan dapati bahawasanya hadis yang biasa kita nampak ni, kadang-kadang ada lagi satu jenis, tetapi ia bentuk hadis tapi tak macam hadis. Mana satu tu? Itu adalah hadis qudsi. Apakah kaitan atau ciri-cirinya, kita akan lihat insya-Allah. Tapi kita lihat apa penulis nak sampaikan. Okey. Hal tersebut pada muka surat 79 di atas, hal tersebut berdasarkan kadangkala Nabi SAW menyampaikan pengajaran dan penjelasan kepada para sahabat dengan pengajaran yang diterima daripada Allah dengan lafaz yang tidak sama dengan sunnah atau hadis biasa, dan tidak juga sama dengan Al-Quran. Kadang-kadang maksudnya apa? Nabi SAW biasanya mengajar kepada para sahabat ataupun mendidik para sahabat dengan satu cara biasanya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran lafaznya kita semua maklum bagaimana lafaz dan bentuknya. Dan lagi satu cara adalah dengan hadis. Hadis itu adalah kata-kata Nabi SAW ataupun dengan sunnah Nabi SAW. Tapi ada lagi satu jenis ketiga. Nabi SAW didik para sahabat dengan satu cara yang bukan hadis biasa dan bukan juga Quran. Itu adalah hadis qudsi. Secara umumnya lah, hadis qudsi ini adalah apa yang secara umumnya Nabi SAW mengatakan sesuatu ataupun berkata sesuatu dengan menggunakan ibarat dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis jenis ini dinamakan dengan hadis qudsi, atau sebagian ulama panggil hadis ilahi ataupun hadis rabbani. Contoh seperti yang para jemaah boleh lihat di sini, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kemudian kita baca teks hadisnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, sampai akhir hadis. Ini merupakan salah satu daripada jenis atau salah satu daripada bentuk hadis qudsi. Iaitu secara umumnya adalah hadis itu ia memang datang daripada Nabi SAW. Tetapi maknanya ataupun maksudnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran itu lafaz dan maknanya memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada Nabi SAW. Nabi sampaikan kepada para sahabat, Nabi tak ubah apa-apa. Macam mana yang kita baca daripada Al-Quran itu bentuknya macam gitu, ia memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memang kalam Allah. Tetapi hadis qudsi ni dia berbeza dengan Quran. Macam mana? Samanya dia memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
tetapi itu adalah maknanya memang datang daripada Allah, intinya memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lafaznya, susunan bahasanya, gaya kata-katanya, penggunaan kalimatnya itu adalah berdasarkan dengan ilmu dan pengetahuan Nabi SAW. Itu beza dia antara hadis biasa, hadis qudsi dan juga Al-Quran. Baiklah, kita akan masuk tentang pengertian hadis qudsi untuk gambaran yang lebih jelas pada muka surat 79 di bawahnya, dan juga pada muka surat 80. Kita lihat daripada segi bahasa terlebih dahulu. Hadis qudsi atau perkataan qudsi ini, kalau kita biasa dengar quds, kita bentuk quds tu dimasukkan kepada apa, yang kita faham qudsi, suci, sebab tu kita Baitul Maqdis, rumah suci, atau dimasukkan pertama sekali maknanya adalah suci ataupun keberkatan. Dia sesuai dengan keadaan di mana kedudukan hadis qudsi itu, memandangkan ianya ada datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suci daripada segala sifat yang tidak layak baginya. Itu perkataan quds tu, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quddus, iaitu yang maha suci. Dan yang kedua, ia juga dipanggil dengan hadis ilahi kerana disandarkan kepada Allah SWT. Para ulama ada kata ia dipanggil juga sebagai hadis ilahi ataupun hadis rabbani kerana ia disandarkan kepada Allah SWT. Kita lihat kepada yang kedua, iaitu pengertian hadis qudsi dari segi istilah. Pada poin yang pertama, ia kata bahawasanya setiap hadis yang dinisbahkan perkataannya kepada Allah Ta'ala, erti kata lain, hadis qudsi ialah mana lafaznya datang daripada Nabi, seperti saya katakan tadi, manakala maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana Nabi SAW dapat maknanya datang daripada Allah, kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat melalui lafaz ataupun kata-kata Nabi SAW sendiri, datang daripada Allah melalui ilham ataupun melalui mimpi. Ini hanya untuk Nabi SAW. Pada poin yang kedua, setengah ulama mengatakan hadis qudsi ini ialah Nabi bersabda apa yang diriwayatkan daripada Allah Ta'ala, manakala lafaznya digunakan oleh ulama salaf. Kita tengok poin pertama. Sebagian ulama lah, sebagian di kalangan ulama mengatakan hadis qudsi ini Nabi bersabda apa yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala lafaz digunakan oleh ulama salaf. Maka ada yang ditukar-tukar ataupun diubah. Pada poin yang kedua, di kalangan ulama salaf. Pada poin yang ketiga, setengah pendapat lain mengatakan hadis qudsi ialah firman Allah mengenai apa saja yang Nabi SAW diriwayatkan dan lafaznya daripada atau digunakan oleh ulama khalaf. Ada kata ulama khalaf, iaitu ulama itu kemudian yang berikan atau susun ayat-ayat katanya, tetapi maknanya dan lafaz yang asal memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kan poin yang kedua dan ketiga ni Nabi ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapatkan lafaznya dan makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia digunakan ataupun ia ditukar ataupun yang letakkan kalimat-kalimatnya adalah di kalangan para ulama. Dan kita lihat pada poin yang keempat. Poin yang keempat adalah pendapat yang paling tepat disebutkan di sini, dan saya setuju kerana ia memang sesuai dengan poin yang pertama, bahawasanya yang lebih tepat adalah hadis qudsi ini adalah apa sahaja hadis yang di mana ia diriwayatkan oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Nabi SAW melalui kata-kata baginda, tetapi maknanya memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita kata Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sumbernya. Sumbernya memang daripada Allah Taala, dan Nabi terima hadis ini dalam bentuk ataupun maknanya dalam bentuk mimpi ataupun ilham. Dan menurut pendapat Al-Haythami pada poin kelima, hadis qudsi adalah ucapan yang disandarkan kepada Allah dan ia dipindahkan kepada kita daripada Rasulullah melalui perkhabaran ahad. Ini merupakan pendapat persorangan oleh Al-Imam Haythami. Kita lihat ciri-ciri hadis qudsi. Kalau kita fahami istilah yang tadi ataupun maka kita mudah untuk fahami ciri-ciri. Tapi kalau kita tak faham, susah untuk kita fahami pengertian istilah, banyak sangat. Kalau saya ambil terus poin yang pertama ataupun poin yang keempat. Tapi kita fahami ciri-ciri hadis qudsi mungkin lebih mudah. Kerana hadis qudsi ni dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza daripada hadis yang biasa. Pertama sekali, ciri-cirinya adalah
ia maknanya memang maknanya datang daripada Allah Taala, tetapi lafaznya adalah daripada Nabi SAW. Maknanya maksudnya apa? Nabi kata, Nabi cakap, Nabi berbual, bila Nabi lafazkan atau keluar lafaz tersebut daripada lidah Nabi SAW, itu memang kata-kata Nabi. Gaya bahasanya, susunan perkataan ataupun kalimatnya memang Nabi yang reka ataupun Nabi yang buat, Nabi yang susun. Tetapi makna ataupun inti kata-kata Nabi itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis qudsi bila kita baca, kita dapati hadis itu diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW bersabda. Once bersabda berhenti tu, kan ada 2 titik tu, terus itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Tapi kalau kita fahami bahasa Arab, maka kita akan dapati perbezaan, beza antara gaya bahasanya antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kita dapati Al-Quran itu memang tak ditandingi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ia tidak dikira ibadah orang membacanya, iaitu tidak sebagaimana Al-Quran. Walaupun ada macam sedikit, dia ada satu orang kata tu satu sudut yang di mana ia sama dengan Al-Quran, iaitu ia maknanya memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lafaznya ia berbeza dengan Al-Quran, tetapi hadis qudsi ini ia tidak macam Al-Quran, di mana Al-Quran kalau kita baca ia dikira sebagai ibadah. Ia dikira kita diberikan pahala bagi setiap kalimat yang kita baca dalam Al-Quran. Tetapi hadis qudsi ia tidak sama, ia tidak dikira sebagai ibadah kalau kita membacanya. Kemudian poin yang ketiga, tidak disyaratkan penetapannya melalui mutawatir. Ia berbeza dengan Al-Quran juga, di mana Al-Quran ini ia merupakan mutawatir. Mutawatir maksudnya ia datang daripada Nabi SAW, datang daripada sumber yang pasti 100%, bukan rekaan Nabi SAW, diberikan kepada atau disampaikan kepada para sahabat. Dan bukan satu sahabat, bukan 2 sahabat, tetapi ramai di kalangan para sahabat. Ataupun semua sahabat terima Al-Quran yang sama. Semua sahabat faham ataupun maklum akan Al-Quran, dan sahabat sampaikan kepada para tabi'in. Semua tabi'in kepada, maksudnya daripada zaman ke zaman ataupun generasi ke generasi, umat Islam semua maklum dan faham dan hafal akan Al-Quran yang sama. Maka bila Quran yang sampai kepada kita ini, ia bukan satu rekaan, ia bahkan satu perkara yang mutawatir. Ia diriwayatkan oleh jumlah yang ramai, sehingga kan mustahil untuk berlaku pembohongan ataupun penipuan ataupun pendustaan di mana-mana sudut. Kemudian pada poin yang keempat, ia diriwayatkan hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak secara langsung Rasulullah SAW sebagai orang menyampaikan berita daripada Allah Ta'ala. Kalau kita fahami poin keempat, ia mengatakan bahawasanya diriwayatkan hadis qudsi ini disandarkan kepada Allah tidak secara langsung. Al-Quran itu secara langsung. Apa yang kita baca ini daripada ayat-ayat Al-Quran, ia memang secara langsung datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak ubah apa-apa. Tetapi hadis qudsi ini, ia pada Nabi SAW, ia bukan secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia melalui perantaraan Nabi SAW sebagai orang yang mencipta kata-katanya, tapi maknanya memang datang daripada Allah. Itu yang masukkan tidak secara langsung. Dan poin yang kelima, menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Itu beza antara hadis biasa dan hadis qudsi, di mana di antara lafaz-lafaz digunakan untuk kita cam ataupun kita nak tahu hadis ini merupakan hadis qudsi, adalah penggunaan lafaz seperti qala Rasulullah SAW fima yawihi an rabbih, yang bermaksud bahawasanya Nabi SAW bersabda seperti mana yang dia, iaitu Nabi, riwayatkan ataupun perolehi daripada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang A. Kalau yang B juga digunakan qala Rasulullah SAW qala Allah fima rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun satu bentuk juga. Dan seperti yang tadi, hadis yang tadi kita baca, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, atau apa seperti yang disebut di sini, qala Allah Taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dua dot, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ini juga merupakan satu bentuk yang digunakan dalam dalam hadis qudsi. Dan juga pada poin yang ke-6, hadis qudsi ni dia hanya membincangkan ataupun memperkatakan tentang soal-soal fadail, kelebihan, sunat dan keistimewaan. Dia tak sentuh tentang berkaitan dengan hukum hakam. Ia lebih kepada kelebihan, keistimewaan, pujian-pujian dan azab dan sebagainya. Ini kita akan lihat lagi lah. Dan kebanyakannya bersifat ahad dan bertaraf zon. Ini berbezanya dengan Al-Quran. Al-Quran ni ia bersifat yakin, pasti 100% memang datang dari Allah SWT. Statusnya itu memang tidak boleh disangkal lagi. Tetapi hadis qudsi ni memang kita tahu bahawasanya ia daripada Allah Ta'ala maknanya. Tetapi apa hadis ini, walaupun dia ada mutawatir, walaupun dia ada yang ahad, mutawatir maksudnya ia diriwayatkan oleh ramai sampai mustahil kalau ada berlaku penipuannya, tetapi ia hadis ini tetap sebagian ulama mengatakan ia bertaraf zan. Ada kemungkinan hadis ini ia bukan datang daripada Nabi, dan ini terbukti daripada wujudnya hadis-hadis yang palsu ataupun hadis-hadis yang direka maudhu', ataupun hadis-hadis yang di mana kelemahannya itu terlalu berat sampai sebagian ulama mengatakan ia munkar, ia mengatakan ia terlalu dhaif jiddan dan sebagainya, terlalu lemah. Maka ini yang menyebabkan hadis ini ia tidak mencapai taraf orang kata itu yakin ataupun taraf yang kita tahu 100%. Sebab tu hadis ini dia dikira sebagai sesuatu yang belum pasti, kecuali kalau dapat dipastikan kesahihannya. Maka itu adalah ciri-ciri hadis qudsi. Kita lihat perbezaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Apa beza hadis qudsi dengan Al-Quran? Kenapa nak disamakan hadis qudsi dengan Al-Quran? Kerana kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu daripada stage atau peringkatnya, ia datang sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kedua-dua Al-Quran. Tetapi bezanya antara hadis qudsi dan Al-Quran, kita akan lihat di sini. Kita nak diseraikan pertama sekali, Al-Quran diturun melalui Ruhul Amin, iaitu malaikat, iaitu secara khususnya malaikat Jibril alaihissalam secara lisan dan secara talaqi. Manakala hadis qudsi pula sebahagian melalui Ruhul Amin dan sebahagian melalui wahyu ilham. Beza antara hadis qudsi dan hadis dan Al-Quran, di mana Al-Quran itu yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian diturunkan ke Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, kemudian malaikat malaikat turunkan kepada Nabi SAW. Itu apa yang kita tahu tentang Al-Quran ataupun penurunan Al-Quran. Tetapi hadis qudsi ini ia tidak ada orang kata tu peringkat begitu. Ia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada ada yang melalui wahyu, ada melalui ilham, yang ada melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam terus kepada Nabi SAW. Itu bezanya antara Quran dan hadis qudsi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, di mana Quran itu dikira sebagai satu ibadah kalau kita baca. Diberikan pahala untuk setiap kalimat atau setiap perkataan yang kita baca. Lagi banyak kita baca, maka lagi banyak pahala kita perolehi. Tetapi hadis qudsi itu ia tidak diberikan keistimewaan yang sama seperti Al-Quran. Pahalanya tidak sama, ataupun ia tidak dikira sebagai ibadah lah. Itu yang kita fahami. Ia tidak dikira sebagai ibadah kalau kita baca hadis qudsi. Tetapi kalaulah kita baca dengan niat untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam hadis tersebut, mungkin hadis tersebut memberikan amalan tentang azab, maka kita bila baca, kita akan takut dengan azab yang disebut di dalam hadis tersebut. Maka ia mengubah diri kita menjadi orang lebih baik, orang yang takut untuk melakukan kerosakan ataupun melakukan perkara yang mungkar. Maka insya-Allah kita akan dapat pahala daripada membaca hadis qudsi, ataupun hadis secara umumlah. Pada poin yang ketiga, di mana Al-Quran mengandungi pelbagai bentuk mukjizat yang tidak boleh ditandingi oleh manusia, manakala hadis qudsi tidak bersifat mukjizat. Ini adalah salah satu tanda atau salah satu perbezaan bahawasanya Quran tu mukjizat. Kita bila buka Quran, di mana Al-Quran itu kita dapati kalau kita faham tentang bahasa Arab dengan baik, maka kita baca.
Dan kita dapati bahawasanya Al-Quran ini merupakan kitab yang mengandungi kata-kata yang tidak diciptakan oleh manusia dan tidak boleh ditandingi oleh ilmu pengetahuan manusia. Dan betapa orang tersebut pakar dalam bahasa Arab. Tulisan dia, kata-kata dia bunyi macam syair, bunyi sedap. Kalaulah dia buat satu kitab pun di mana dia cuba untuk ikut gaya bahasa Al-Quran, tetapi pastinya dia tidak dapat tandingi dan hatta dia tidak dapat samakan bentuk kata-kata yang dia susun itu sama dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah mukjizat, dan mukjizat ni tidak boleh ditandingi, tidak boleh disamakan dengan kemampuan manusia. Ini, dan Al-Quran ini merupakan mukjizat bahawasanya ia adalah datang daripada Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW sebagai bukti rasulnya ataupun bukti kerasulan Nabi SAW. Dan Al-Quran itu dijamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang masa hingga kiamat, tidak boleh diselewengkan atau diubah kandungannya berbanding hadis qudsi yang tidak mendapat jaminan seperti itu. Di sini adalah poin yang penting juga kita lihat, di mana Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran sendiri, bahawasanya Allah Ta'ala akan menjaga Al-Quran itu. Dijaga Al-Quran itu dengan baik daripada dulu sampai sekarang, sampaikan kalau ada orang atau sesiapa saja cuba untuk menodai kesucian Al-Quran, maka dia tidak akan dapat berjaya. Kalau dia nak cuba cipta Al-Quran sendiri, maka dia tidak akan dapat cipta Quran sendiri. Mustahil. Kerana mereka tidak mampu menandingi kalamullah, tidak dapat menandingi pengetahuan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita lihat, kalaulah kita kalau nak dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran itu Allah Ta'ala jamin sampai hari kiamat tidak akan dapat diubah ataupun dirosakkan ataupun dihilangkan. Jadi daripada situ kita boleh fahami bahawasanya kalaulah hadis qudsi, maka ada kemungkinan ia boleh diselewengkan, boleh dirosakkan dan sebagainya. Kenapa? Kerana kalau kita fahami, kita tengoklah, orang boleh buat hadis qudsi, orang boleh reka hadis qudsi dengan mudah. Apa yang dia tinggal nak buat adalah dia ambil satu sahabat, nama sahabat, kemudian dia tambah bahawasanya Nabi SAW bersabda, dia tambah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kemudian dia cipta ataupun dia reka hadis sendiri, kemudian dia tambah lagi dia tambahlah sesiapa ulama kat belakang, jadilah sebuah hadis, dan dia kata bahawasanya hadis ini hadis qudsi. Tetapi para ulama boleh menilai hadis tersebut adalah hadis yang palsu kerana ia tidak mendapati hadis-hadis yang sahih. Ada caranya untuk untuk menilai hadis menurut para ulama. Jadi hadis tu ia merupakan hadis qudsi, tetapi ia tidak sahih. Hadis tu adalah hadis palsu, ia direka oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Berbeza dengan Al-Quran. Kalaulah sesiapa cuba untuk reka ayat Al-Quran, jangan kata cuba reka lah. Al-Quran yang sedia ada tu, kita kata bahawasanya ada satu surah ekstra, kita katalah surah Muslimun. Tak ada surah Muslimun tak wujud kan. Tapi ada orang kata surah Muslimun ni ada. Dia cakap sikit je, mesti satu umat Islam kata bahawa surah Muslimun tak ada orang percaya. Tak ada orang percaya. Kalaulah dia satu orang tu dia cetak kitab Al-Quran 10,000 cetakan, di mana cetakan tu semua dia buang satu surah, pastinya yang dapat, orang Islam yang dapat dalam Al-Quran tu, kalaulah tak semua, mungkin tak semua yang hafal, tak semua yang baca Quran, pasti ada yang sadar bahawasanya ada satu surah hilang daripada Al-Quran. Itu bezanya. Mungkin juga salah satu faktor kerana Quran itu jumlahnya terbatas dalam satu mushaf saja, dan hadis itu dia ada beratus-ratus ribu hadis. Ada hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif. Maka ia memerlukan masa, memerlukan tenaga dan juga memerlukan kepakaran dan ilmu yang sangat tinggi untuk menilai hadis-hadis Nabi SAW dan membezakan antara yang diterima ataupun ditolak. Allah Ta'ala alam. Baiklah, itu saja untuk kesempatan ataupun sesi kali ini. Kita berhenti pada poin yang keempat. InsyaAllah pada kesempatan akan datang saya akan masuk pada poin yang kelima, yang tentang kita masih dalam bab perbezaan hadis qudsi
dan Al-Quranul Karim. Wallahu taala alam. Semoga para jemaah sekalian sentiasa berada dalam di bawah rahmat Allah SWT dan di bawah lindungannya, dan semoga kita semua dalam keadaan sihat belaka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tertutup tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada sesi yang akan datang insya-Allah.